Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan G berkenaan dengan subjek GMGA 3043 Pembangunan Organisasi. Kami akan membentangkan tugasan kumpulan yang telah diberikan. Kumpulan kami terdiri daripada Muhammad Hijran bin Hussein, Muhammad Hafizuddin bin Maznan, Muhammad Fikri bin Azmi, Vaneswari Jagapalan, Santi Mutusami dan saya Wan Muhammad Azri bin Wan Muhammad Burhanuddin. Di dalam pembentangan hari ini, saya akan memperjelaskan sedikit isi kandungan. Yang pertama, pendahuluan yang terdiri daripada definisi dan proses pembangunan organisasi. Yang kedua, latar belakang syarikat yang kami pilih untuk membuat kajian. Yang ketiga, isu dan masalah dalam organisasi. Yang keempat, diagnosis, perincian kaedah diagnosis, intervensi, cadangan, halangan dan tindakan. Yang terakhir sekali adalah kesimpulan. Baiklah, yang pertama sekali adalah definisi pembangunan organisasi. Pembangunan organisasi dilihat sebagai usaha untuk membawa kebaikan kepada organisasi dengan melaksanakan perubahan secara terancang bagi meningkatkan prestasi kewangan serta kualiti hidup melalui penggunaan sains tingkah laku dan sains sosial. Selain itu, pembangunan organisasi ialah satu proses yang terancang, komprehensif dan sistematik yang bertujuan untuk meningkatkan keberkesanan keseluruhan organisasi. Ia melibatkan campur tangan dalam proses dan struktur serta budaya. Proses ini terdapat penekanan yang kuat terhadap tingkah laku organisasi, pembangunan sumber manusia dan perubahan organisasi. Baiklah, seterusnya kita teruskan dengan proses pembangunan organisasi. Proses pembangunan organisasi melibatkan pengurusan sumber manusia dan sumber manusia. Dua perkara ni adalah berbeza, di mana sumber manusia merupakan semua pekerja, merangkumi pekerja bawahan dan juga peringkat pengurusan di dalam sesebuah organisasi. Sumber manusia merupakan sumber terpenting di sebuah organisasi, di mana mereka ini menawarkan bakat, pengetahuan, kemahiran dan pengalaman kepada organisasi. Seterusnya, pengurusan sumber manusia. Pengurusan sumber manusia ditakrifkan sebagai satu sistem yang komprehensif dan bersepadu bagi mengurus tenaga kerja secara efektif. Pengurusan sumber manusia melibatkan usaha-usaha dalam pemilihan, pengambilan, pengawasan, pengekalan, pemberhentian, pembangunan dan penggunaan sumber manusia. Pembangunan organisasi ialah proses yang berasaskan bukti dan berstruktur. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada latar belakang syarikat yang telah dipilih oleh kumpulan kami dalam melengkapkan tugasan kumpulan pada semester ini. Kami telah memilih sebuah syarikat swasta iaitu Mary Brown Sendirian Berhad dan membuat kajian di Ibu Pejabat Mary Brown yang terletak di Johor Bahru. Mary Brown atau lebih dikenali dengan panggilan MB merupakan sebuah syarikat yang menjalankan perniagaan rantaian makanan segera, dan Mary Brown telah diasas pada tahun 1981 oleh dua pasangan adik-beradik, Lawrence Liu dan Nancy Liu. Kedai pertama Mary Brown bermula di sebuah lot kedai kecil
di Jalan Wong Ah Fu, terletak di Bandaraya Johor Bahru. Pada tahun 1985, Mary Brown telah berpindah ke modul franchise dan rantaian itu mengalami pertumbuhan dengan pesat. Selepas Mary Brown meneroka pasaran Malaysia, restoran itu mula mengendalikan cawangan luar negara pertamanya di China pada tahun 1996. Pengembangan tempatan dan luar negara syarikat itu dibantu oleh pendekatan mesra makanan halal serta penggabungan menu Malaysia dan menu barat, di mana kedua-duanya berjaya menarik minat ramai pengguna antarabangsa. Sehingga kini Mary Brown telah mempunyai lebih daripada 1,138 buah restoran tempatan atau outlet di seluruh Malaysia dan menjadi saingan utama di dalam industri sektor makanan segera seperti KFC, McDonald, Burger King, A&W serta Texas Chicken dan lain-lain. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada slide isu dan masalah organisasi. Kami telah menjalankan diagnosis dalam 3 peringkat, iaitu peringkat organisasi, peringkat kumpulan serta peringkat individu, di mana kita telah mengenal pasti beberapa isu dan permasalahan dalam organisasi meliputi proses sumber manusia, strategi dan teknostruktural, di mana di dalam proses pengurusan sumber manusia, kita lihat pembahagian pekerja dalam sesebuah unit tidak selari dengan saiz tugas yang diberikan. Di dalam faktor strategi pula, kita lihat aliran kerja tidak sistematik dan tidak jelas. Manakala yang seterusnya teknostruktural, kita lihat pekerja kurang mahir dengan teknologi yang telah disediakan oleh organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afizuddin bin Maznan, nombor matrik 268451. Okey, diagnosis kajian. Kaedah diagnosis yang telah digunakan untuk mendapatkan dan mengumpul maklumat adalah melalui penelitian rekod organisasi, pemerhatian dan perbincangan bersama kumpulan sasaran. Manakala tujuan pula, diagnosis merujuk kepada pelan tindakan penilaian untuk memastikan perubahan yang akan dilaksanakan adalah tidak sia-sia, dan juga untuk memastikan keadaan semasa organisasi dapat dinilai dengan lebih tepat. Diagnosis 3 peringkat. Peringkat organisasi. Diagnosis peringkat organisasi di MBHQ berdasarkan beberapa faktor, antaranya faktor struktur, teknologi dan sistem sumber manusia. Pembahagian pekerja pada setiap unit adalah tidak selari dengan kerja. Pengurusan sumber manusia tidak berusaha untuk menambah pekerja bagi mengisi kekosongan yang ada, menjadikan setiap orang mempunyai kerja yang terbeban. Peringkat kumpulan. Diagnosis peringkat kumpulan pula kami fokus kepada unit purchasing. Daripada pemerhatian yang telah dilakukan, di mana unit purchasing kurang bekerjasama dalam melakukan tugas mereka dan timbulnya beberapa isu, antaranya barang yang dipesan tidak diterima oleh outlet dan akhirnya mengganggu proses pengoperasian outlet. Dan peringkat yang terakhir, iaitu peringkat individu. Diagnosis peringkat individu atas faktor kemahiran. Terdapat beberapa pekerja yang agak kurang mahir dalam penggunaan teknologi yang telah disediakan, di mana ia menjejaskan proses kerja serta melambatkan kerja. Nama saya Puaniswari Jagapalan, nombor matriks 268614. Kaedah menganalisis data. Menggunakan teknik kualitatif, di mana kami telah menemubuan pekerja daripada beberapa unit. Melakukan analisis melalui rekod peribadi serta rekod pencapaian.
Kami dapati terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi prestasi kerja mereka, antaranya desakan kerja dari pengurus, keinginan mereka untuk mendapatkan prestasi yang baik, persaingan dalam kerja, sikap rakan-rakan serta keadaan kerja itu sendiri yang memberi kesan dalam diri mereka. Salam dan selamat sejahtera. Nama saya Shanti. Nombor matrik saya 259675. Kami mencadangkan MBHQ untuk melaksanakan intervensi teknostruktural di mana ia mampu meningkatkan hasil kerja, reka bentuk kerja serta hubungan di antara pekerja. Intervensi teknostruktural merujuk kepada model perubahan yang dilakukan menggunakan pendekatan teknologi dan struktural dalam prosesnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hijran bin Mak Hussein, nombor matrik 268827. Seterusnya ialah halangan perubahan yang dijangka dihadapi. Terdapat 4 halangan perubahan yang dijangka dihadapi oleh organisasi, iaitu yang pertama, kelemahan dalam pembangunan pengurusan, yang kedua, motivasi, yang ketiga, tidak berkemahiran, dan yang keempat ialah matlamat organisasi. Yang pertama, kelemahan dalam pembangunan pengurusan. Pekerja yang tidak diurus dengan baik tidak dapat menghasilkan prestasi kerja yang tinggi. Mereka tidak bersemangat dan tidak bermotivasi untuk melakukan kerja dengan baik. Yang kedua ialah motivasi. Kesilapan dalam menguruskan kaki tangan menyebabkan kaki tangan tidak berpuas hati dengan kerja dan organisasi. Keadaan ini membuatkan motivasi dalam diri pekerja akan merudum. Yang ketiga ialah tidak berkemahiran. Sekiranya pekerja tidak mempunyai kemahiran, ia menjadi satu halangan bagi organisasi untuk melaksanakan perubahan. Dan yang terakhir ialah matlamat organisasi. Matlamat organisasi yang kurang jelas dan mengelirukan akan menjadi halangan yang besar untuk melaksanakan perubahan dalam organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fikri bin Azmi. Nombor matrik 268830. Terdapat 3 cara tindakan mengatasi halangan, antaranya ialah dengan memberi ganjaran ataupun insentif. Memberi ganjaran akan menjadi faktor yang penting dan boleh membawa kepada peningkatan kepuasan kerja dan meningkatkan motivasi pekerja tersebut. Di samping produktiviti pekerja itu sendiri secara tidak langsung akan meningkatkan kualiti pengeluaran produk. Yang kedua, dengan menghantar pekerja menjalani kursus dalam latihan yang mencukupi, pekerja tersebut akan sentiasa berwibawa dalam menjalankan tugas dan dapat mengelakkan kekeliruan tugas yang akhirnya mengakibatkan penangguhan masa sesuatu operasi tersebut. Dan yang ketiga, reka bentuk kerja yang terancang. Merangka reka bentuk kerja yang sistematik dan tersusun mengikut aliran yang tepat. Ini adalah kerana reka bentuk kerja yang berkualiti akan memberikan kesan kepada organisasi dan juga pekerja. Okey, secara kesimpulannya ialah walaupun organisasi ini telah beroperasi sejak sekian lama, tetapi tetap tidak akan dapat mengelakkan masalah kerana faktor perubahan yang sentiasa mendesak. Contohnya perubahan sikap manusia, perubahan teknologi dan perubahan persekitaran. Apabila konteks perniagaan dan pengurusan menjadi lebih saling berhubung, lebih kompleks dan menggunakan banyak teknologi, maka kemahiran pembangunan organisasi semakin diperlukan di dalam sesebuah organisasi. Sekian, terima kasih.